Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar benda hidup dan benda bukan hidup. Betul? Okey, kamu dah faham apa beza benda hidup dan benda bukan hidup. Hari ini kita nak belajar tajuk yang baru iaitu ciri-ciri benda hidup. Mesti ada beza kan? Benda hidup ni ciri dia apa yang tak ada dengan benda yang bukan hidup. Mari kita tengok. Baiklah. Mari kita tengok ciri-ciri benda hidup yang pertama. Kamu rasa ini gambar apa? Apa ciri yang ada pada gambar ini? Betul. Itu bernafas. Kita semua bernafas. Kita tengok dalam gambar yang kedua ni. Kita bernafas menggunakan oksigen. Kalau tak ada oksigen ataupun kita pergi tempat yang sempit yang tak ada oksigen, boleh tak kita hidup? Tak boleh. Kita akan mati. Begitu juga dengan benda hidup yang lain. Contohnya haiwan. Kita ambil contoh kucing. Kucing bernafas tak? Ia bernafas juga. Andai kata dia dah tak bernafas, dia pun akan mati. Ciri-ciri benda hidup yang kedua. Gambar apa tu? Dia buat apa tu? Makan, minum air kan? Itu ialah ciri-ciri benda hidup. Kita perlu makan, kita perlu minum. Kalau tak ada makanan dan minuman, kita akan mati. Begitu juga dengan haiwan. Contoh kucing tadi, dia juga akan mati. Kalau kita bela kucing, kita tak bagi dia makan, dia akan mati. Ciri-ciri benda hidup yang ketiga. Banyak gambar dia. Okey, gambar apa tu? Ada orang berjalan, berlari, kanak-kanak bermain. Apa tu maksudnya? Maksudnya ciri-ciri benda hidup, iaitu ciri-ciri kita ni yang ketiga ialah bergerak. Kita bergerak. Itu maksudnya benda hidup. Kalau benda bukan hidup, dia tak bergerak. Contohnya kerusi. Dia duduk je dekat situ kan, dia tak bergerak, dia tak hidup. Kalau bergerak, kita yang gerakkan. Begitu juga dengan tumbuhan dan haiwan, mereka juga bergerak. Ya? Ciri-ciri benda hidup yang keempat. Apa tu ciri tu? Ni orang yang sama. Tengok daripada dia bayi, kemudian jadi kanak-kanak, jadi remaja, dewasa, tua. Apa maksudnya tu? Kalau kamu sendiri, dulu masa kamu lahir, badan kamu kecil kan? Lepas tu besar sikit, boleh berjalan, boleh berlari. Sekarang dah makin besar, dah sekolah. Nanti lama-lama kamu akan jadi remaja, dewasa. Panjang umur lagi, jadi tua. Itu apa? Itu kita namakan kita ni membesar. Daripada kecil, kita mengalami perubahan hingga besar. Begitu juga dengan benda hidup yang lain. Contohnya kucing pun sama. Dia lahir kecil je kan. Lama dia besar-besar jadi kucing dewasa. Pokok, tumbuhan. Mula tumbuh daripada biji benih, kecil je. Lama-lama besar-besar, ada pokok yang lebih tinggi daripada kita. Itu ialah ciri benda hidup yang keempat, iaitu membesar. Ciri-ciri benda hidup yang kelima. Ada gambar keluarga lah. Ada ibu, ada ayah, ada anak-anak. Apa maksudnya tu? Ya, itu ciri-ciri benda hidup yang kelima ialah membiak. Apa maksud membiak tu? Membiak tu dia bertambah banyak.
dia bertambah ramai. Contohnya, ibu bapa kita dulu sebelum kahwin dia tak ada anak kan. Bilangan dia berapa? Ibu dengan bapa, 2 orang. Lepas tu, dia berkahwin, dapat anak. Dapat kita. Jadi berapa orang dah? 3. Lepas tu, dapat pula adik kita. Jadi 4. Makin banyak kan? Daripada 2 tadi, jadi 3, jadi 4. Itu maksud dia membiak. Dia berkembang semakin banyak. Begitu juga dengan haiwan. Contohnya kucing. Kucing juga beranak kan? Mula ibu kucing tu dia seekor je. Lepas tu dia beranak ada 3-4 ekor. Jadi bertambah kucing tu. Dan begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga membiak. Dia bertambah-tambah banyak. Ada tumbuhan yang cara dia membiak melalui anak pokok, biji benih. Ada yang melalui penyebaran spora dan sebagainya. Baiklah, mari kita ingat kembali apa dia 5 ciri benda hidup yang kita dah belajar tadi. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks ni, tengok gambar yang pertama, iaitu bernafas. Okey, kita bernafas, apa yang kita perlukan? Kita perlukan oksigen masuk melalui hidung kita, mulut kita pergi ke paru-paru. Okey, ciri yang kedua, memerlukan makanan dan air. Itu kita perlu makan, perlu minum. Yang ketiga, bergerak. Kita tak duduk statik, kita tak duduk satu tempat. Benda hidup ni dia bergerak-gerak. Yang keempat, membesar. Okey, benda hidup daripada kecil dia membesar. Seterusnya, yang kelima, membiak. Iaitu dia bertambah. Benda hidup mempunyai anak. Seterusnya, kita lihat kandungan dalam buku teks ini. Tumbuhan juga merupakan benda hidup. Tumbuhan, cirinya juga bergerak. Dia bergerak macam mana? Tumbuhan dia tak ada kaki, dia tak boleh berjalan. Tapi tumbuhan ni dia bergerak sama ada mendekati ataupun menjauhi suatu sumber. Sebagai contoh, akar tumbuhan. Akar dia bergerak ke bawah ke bergerak ke atas? Akar tumbuhan dia bergerak ke bawah. Sebab ada tarikan graviti, sebab ada sumber air. Begitu juga dengan pucuk. Kalau pucuk daun, kalau kita letak katakan pokok tu di tepi tingkap, beberapa hari kita akan nampak pucuk tu akan condong ke arah tingkap yang ada sumber cahaya. Itu maksudnya pokok tu atau tumbuhan bergerak. Dia mendekati sumber ataupun rangsangan yang ada di sekelilingnya. Okey. Tengok pula soalan yang bawah tu. Ceritakan ciri-ciri haiwan pula. Haiwan pun benda hidup kan? Mari kita tengok. Haiwan ni ciri dia sama tak macam manusia? Ada tak ciri-ciri yang ni? Bernafas. Haiwan bernafas tak? Memerlukan makanan dan air tak? Haiwan bergerak tak? Haiwan membesar tak? Haiwan membiak tak? Mari kita lihat. Ini soalan yang tadi, dia suruh ceritakan ciri-ciri benda hidup yang terdapat pada haiwan. Ciri yang pertama, apa tadi? Bernafas. Kita tengok. Kucing bernafas? Ya, betul. Kucing bernafas. Kucing bernafas macam mana? Macam manusia juga, kucing bernafas, oksigen tu masuk melalui hidung atau mulut terus ke paru-paru. Kucing ada paru-paru ke? Ada, tapi kecil lah sesuai dengan badan kucing. Seterusnya yang kedua, kucing memerlukan makanan dan air tak? Ya, okey. Kucing perlu makan, perlu minum untuk terus hidup. Yang ketiga, bergerak. Kucing bergerak tak? Ya, bergerak. Kucing berlari ke sana ke sini, mencari makan dan sebagainya.
Seterusnya yang keempat, membesar. Kucing membesar? Ya, membesar. Tengok tu. Kucing pada gambar dia tu, umur dia sehari macam mana, umur dia seminggu, umur dia sebulan. Nak tengok daripada kecil, lama-lama makin besar. Itu menandakan ada ciri membesar pada kucing. Dan akhir sekali, membiak. Mempunyai anak. Lama-lama mempunyai keluarga. Tengok tu. Gambar kucing tu. Ada bapa kucing, ada ibu kucing, ada anak-anak. Baiklah, untuk tugasan pada hari ini, kamu dikehendaki menyiapkan latihan dalam modul PDPR. Kamu buat daripada muka surat 3 hingga muka surat 5. Okey, mudah saja. Boleh minta bantuan ibu bapa di rumah. Jika ada persoalan, boleh terus hubungi cikgu. Setakat ini sahaja pelajaran pada hari ini. Diharap kita semua dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye.